orang nak jadi kerajaan. Dia orang nak jadi Perdana Menteri. Itu je. So, bila sehari ada orang mesej saya kat Facebook tadi, dia kata, tak lama lagi kerajaan Madanon ni akan tumbang. Saya tanya dia satu soalan je. Bila? Saya tak tahu dah ada reply ke tidak kan. Dia kata kerajaan akan tumbang. Saya kata bila? Cerita kerajaan tumbang ni daripada tahun lepas, 2022 saya dah dengar ujung. Habis pilihan raya. Lepas membentukkan kerajaan ada lagi. Bulan 8, ni dah masuk bulan 12. Bila? Tuan-tuan, saya mudah. Jadi kerajaan ke, tak jadi kerajaan ke, saya macam ni lah. Oh ya, by the way, terima kasih yang menghulurkan derma tu Terima kasih sangat-sangat. Dah tak hulur dah. Alhamdulillah, lebih daripada cukup. Alhamdulillah, untuk saya punya lasik mata saya. Alhamdulillah. Dan insyaAllah 15 hari bulan ni adalah prosedur pembedahan. InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan. So, habis kat situ. Jadi bagi saya, itu adalah, apa orang kata, yalah, itu adalah permainan PN untuk tumbangkan kerajaan. So, dalam masa yang sama, PAS sekarang ini keliru. PAS mula keliru. Kelirunya dia, kalau perasan, Hadi lepas ni dia sebut Pakatan Harapan, dia tak sebut UMNO. Dia mula attack Pakatan Harapan. Dia kata bahawa PAS sebelum ini khianat. Tak khianat. Khianat, tak khianat. Kita baca kenyataan ini. PAS tak pernah isytihar bermusuhan dengan UMNO, kata Hashim. PAS menjagakan UMNO boleh berakhir apabila PRU16 dilangsungkan nanti. Jangka hayat UMNO boleh berakhir. Musyidul Am PAS, Hashim Jani berkata dia meramalkan UMNO berkubur kerana ahli dan penyokong mereka didakwa menolak kerjasama dengan DAP. Pun begitu, Hashim berkata UMNO masih berpeluang diselamatkan jika parti itu kembali bekerjasama dengan PAS dan PN atas dasar perpaduan ummah. Majoriti akar umbi dan penyokong UMNO tidak sehaluan dengan Presiden Parti Ahmad Zahid. Ramai pemimpin parti juga tidak berani menyuarakan pendapat atau menentang Zahid dalam hal berkaitan parti. Jelasnya bantahan UMNO diterjemahkan dalam kegagalan UMNO mencapai kemenangan yang diharapkan dalam 6 pilihan negeri selain pilihan raya kecil di Kemaman yang berakhir baru-baru ini. Jika kepentingan UMNO terus dibawa sekarang, tidak mustahil PRU16 UMNO akan terus berkubur. Saya nak komen ini dulu tuan-tuan. So, adakah PAS mengatakan bahawa UMNO kuat di Kemaman dan kekalahan UMNO di Kemaman itu bukan kerana PAS kuat, tetapi kerana UMNO bekerjasama dengan DAP? Adakah itu yang Hashim ni mengatakan? Adakah itu yang Musyidul PAS Hashim Jassin ni katakan? Maksudnya kalau UMNO tak bersama dengan DAP, UMNO boleh menang dekat Kemaman. Dan kedua, dia lupa pelangai UMNO menang. So, dia bukan isu Melayu tolak, saya kata, macam saya kata tempoh hari. Dia dekat mana UMNO tersebut berada? Kalau kita tengok Melaka, UMNO pegang. Johor, UMNO pegang. Perak, UMNO pegang. Pahang, UMNO pegang. So, 4 negeri UMNO dah pegang. Johor, Melaka, Perak, Pahang. 4 negeri UMNO pegang. PAS pegang 4. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. So, 4. So, dekat mana yang dikatakan bahawa UMNO tak kuat? Dalam konteks ini, dalam konteks PAS dengan UMNO ni. Sebenarnya, macam saya kata, dia bukan isu itu. Dia isu sekarang ini, dia orang masih nak entice. Masih lagi nak menggoda. Masih lagi nak menarik UMNO ini untuk bersama. So, itu komen daripada Ahmad Mazlan. PAS bersatu pernah umum nak gantikan UMNO. Seorang pemimpin kanan UMNO hari ini pantas menyanggah kenyataan Hashim Jassin bahawa parti itu akan berkubur jika mereka menolak untuk kembali bersama PAS. Sebaliknya, kata Ahmad Mazlan, kedudukan PAS itulah yang mungkin menyumbang kepada terkuburnya UMNO pada masa hadapan. Merujuk kepada situasi semasa di Kelantan, Kedah dan Terengganu, Ahmad berkata, tiadanya kerusi yang signifikan oleh UMNO di negeri tak PAS akan menyungkarkan parti terbabit untuk berkembang. Katalah kita bersama dengan mereka di Terengganu. Berapa kerusi yang UMNO boleh dapat? Tak ada. Sebab kerusi Dewan Undangan Negeri mereka miliki dan semua kerusi parlimen mereka miliki. Tapi kalau masuk pun tak ada kerusi, pergi bersama dengan PAS Terengganu, kerusi pun tak ada. Pergi dengan PAS Kelantan, kerusi pun tak ada. Bagaimana UMNO nak berkembang? Pada pandangan saya, UMNO mungkin terkubur kalau bersama dengan PAS. Itu adalah antara punca kerana apabila kita berada dengan mereka, kita ada masalah untuk mengembangkan UMNO. Jadi apabila kita berada dengan mereka, mungkin kita berkubur. Bukan begitu katanya. Pada pagi tadi, okey. So, kenyataan yang benar, isu dia katakanlah PAS bersama dengan UMNO. Kan? So, berapa kursi dia nak bagi UMNO kat Kelantan, dekat Terengganu, dekat Kedah, dekat Perlis? Negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS. Adakah mereka sanggup nak lepaskan kerusi-kerusi yang mereka dah menang?
semata-mata nak bekerjasama dengan UMNO dan Bersatu. Ataupun mereka akan bersikap seperti mereka PAS bersama dengan Bersatu. Bersatu dipinggirkan. Kan? Tak jadi jawatan Exco, bagilah jawatan Exco, jangan tak bagi. Kerusi pun bagi kerusi yang susah nak menang. Kalau bertanding pun susah nak menang. Nasiblah kalau menang. So akhirnya kalau bergabung, adakah akan berlaku keadaan sedemikian? Itu persoalan. Jadi it's valid lah soalan yang dikemukakan oleh Ahmad Mazlan tadi kan. It's valid question. Itu adalah satu question yang valid. Another thing is, macam saya kata awal dulu masa kerajaan tumbang, saya kata ketiga-tiga parti ini mereka mempunyai market yang sama. Bersatu, PAS, UMNO, mereka mempunyai market yang sama, iaitu orang Melayu Islam. So akhirnya mereka terpaksa berkongsi market yang sama. Mereka terpaksa berkongsi produk yang sama kepada market yang sama. Jadi akhirnya rakyat terpaksa ataupun pengundi terpaksa memilih di antara ketiga-tiga ini yang mana yang terbaik. Pengundi terpaksa memilih di antara ketiga-tiga ini yang mana yang terbaik. So akhirnya pecah 3. Undi mereka pecah 3. Dan kelebihan PAS pada waktu itu, kerana mereka ada dana dan ratusan juta ditaburkan di dalam social media untuk menyebarkan fitnah. Kalau tuan-tuan ingat zaman PRU dan PRN, terutamanya PRU, scroll-scrollnya influencer, scroll-scroll je muka dia orang, scroll-scroll influencer pakai baju dia orang je tuan-tuan. Pakai baju PAS je pada waktu itu. Bayangkan berapa dia bayar influencer. Kalau tak puluh ribu, ratus ribu tak lari tuan-tuan. Puluh ribu, ratus ribu tak lari tu. Itu belum cerita iklan. Saya dengar ratusan juta hanya untuk iklan saja. Ringgit untuk iklan saja. Compare dengan Pakatan Harapan, langsung tak ada. Bukanlah tak ada, langsung ada. Jumlah tak sampai pun juta lah, ratus ribu, puluh ribu je kot. Terlalu kecil jumlah dia. So daripada situ kita dapat nampak betapa mereka ini tidak akan pergi selepas inilah saya nampak macam mana keadaan dia orang. Adakah mereka boleh pergi jauh dan boleh pergi lagi dengan apa orang kata kan tuan-tuan, sekarang ni nak bayar 600,000 harakah pun ya. So yalah kan, so nasib lah. Itu hadiah awang lah, kena tentukan. Baik, habis kat situ. Ni laporan polis telah dibuat dengan Hadi berkenaan dengan kenyataan Haji Hadi, berkenaan dengan kenyataan bahawa cara golongan munafik menentang Islam diikuti oleh Israel dan Pakatan Harapan. Nah, kalau perasan disebut sini, dia sebut Pakatan Harapan, dia tak sebut UMNO. Kita kena pandai read between the lines. So saya akan baca, boring sikit tapi tak apa, kita dengar dan kita nilai sendiri. Cara golongan munafik menentang Islam diikuti Israel dan Pakatan Harapan. Okay. Allah berfirman dalam surah Munafikun, mereka orang-orang kalangan munafik akan mengatakan kepada orang asar, janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah SAW supaya mereka bubar, iaitu meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah juga pemedaran langit dan bumi, tetapi orang munafik itu tidak memahami. Dalam ayat ini, orang munafik mengatakan kepada golongan ansar, kepada orang asal, janganlah kamu memberi belanja. Maksudnya jangan bagi duit belanja kepada orang muhajirin ni. Dia macam menghasut lah orang muhajirin supaya nanti orang muhajirin akan tinggalkan Rasulullah. Okay. Tapi Allah kata pembenaran di langit dan di bumi. So daripada ayat ini Hadi membahaskan, dia kata, okay, dia pun mengupas ayat ini. Alright. Okay. Para ulama' mentafsirkan pengajaran diambil dengan lafaz yang umum, bukan dengan sebab yang khusus pada masa ayat itu diwahyukan. Okey, ini adalah kaedah usul. Ayat tadi menceritakan ucapan golongan munafik pada zaman Rasulullah. Mereka berkempen agar sekatan ekonomi dilakukan supaya golongan asar, iaitu golongan Madinah, tidak memberikan sumbangan kepada orang yang beriman kepada Rasulullah. Hal ini demikian supaya mereka beriman dalam keadaan kesusahan kerana tak ada perbelanjaan. Lalu mereka tidak lagi bersama Rasulullah. Oh, dia nak bagi tahulah sekarang ini dia orang macam itulah keadaannya. Baik. Begitulah hujah dalam menyekat peruntukan keuangan, royalti petroleum dan sebagainya kepada negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. So kita ambil part tu dulu. Dia kata royalti petroleum. Okay. Tiada royalti petroleum. Baik. Dia kata disebabkan itu, macam juga orang munafik menyekat, begitulah Pakatan Harapan
sebagai macam mana orang munafik ini telah menyekat petroleum. Disebut petroleum. So dia kata kesimpulan dekat situ, kita ambil konteks tu dulu, siapa yang menyekat petroleum kepada Kelantan dan Terengganu adalah munafik. Betul? Betul tak tuan-tuan So kita ambil siapa yang menyekat petroleum kepada Kelantan dan Terengganu adalah orang munafik. Sama macam orang munafik. Betul? Baik, saya tunjuk satu artikel. Tahun artikel ini adalah 2021. 2021. Tiada royalti petroleum untuk Kelantan. Hanya wang ehsan Tengku Zafrul. Menteri Keuangan Tengku Zafrul berkata Petronas tidak akan membuat royalti tunai kepada mana-mana negeri di Semenanjung, termasuk Kelantan, termasuk Terengganu. Tahun ini bila artikel ni tuan-tuan? November 25, 2021. Siapa kerajaan PAS? Soalan saya. PAS munafik ke? Adakah PAS munafik pada waktu ini tuan-tuan? Kerana menyekat petroleum kepada Kelantan dan Terengganu. Pada November 2021, PAS melalui Tengku Zafrul telah menyatakan bahawa negeri-negeri di Semenanjung, termasuk Kelantan dan Terengganu, tidak layak mendapat royalti kerana lebih daripada 3 nautical mile menurut Undang-Undang Petroleum Act Development 1974. Kerajaan pada waktu itu adalah kerajaan PAS yang memerintah. Soalan saya, adakah PAS itu munafik berdasarkan tafsiran daripada Hadi Awang tadi? Hashtag PAS munafik tuan-tuan. Tolong. Hashtag PAS munafik. Sekarang ini hashtag PAS munafik. Soalan saya mudah. 2021 bila disebut royalti tidak diberikan. Adakah Hadi Awang meludah ke muka dia sendiri mengatakan bahawa PAS itulah munafik kerana dia telah menarik balik royalti daripada Kelantan dan Terengganu dan diumumkan oleh Menteri Keuangan yang dilantik oleh PAS sendiri sewaktu mereka menjadi kerajaan pada tahun 2021. Itu soalan saya. Okay? So, kita baca lagi. Right. Okay, kita baca lagi. Demikian juga kepada wakil PAS yang dan rakan Perikatan Nasional bersama dengan PAS dikuasai oleh orang Melayu supaya mereka tidak lagi menyeduit nanti.